Contohnya pagi tadi pukul 10 pagi, saya tonton ruang bicara. Saya dengar seorang profesor, apa nama dia, Taufik. Dia terang-terang dia menghasut perwakilan supaya dia memberi gambaran bahawa kalau kita tidak mengadakan pertandingan itu macam kita menolak perubahan. Dia kata kita kena ubah pemimpin yang yang ada kes mahkamah dan sebagainya. Ini. So kita nak tanya juga, bernama TV ni, TV pembangkang ke? Masih lagi di bawah telunjuk Mahathir ke? Kalau masih lagi di bawah telunjuk Mahathir, maka sewajarnya lah kita harap Menteri Komunikasi tengok-tengokkan bernama TV ni. Kita ni dah berada di dalam kerajaan perpaduan. Jangan kita benarkan mana-mana pihak yang dilantik zaman Mahathir dulu hari ini meneruskan agenda Mahathir. Hari ini mereka ni seolah-olah berkempen untuk calon-calon yang menentang Datuk Seri Zahid dan bawa naratif-naratif yang bukan-bukan. Hari ini dah terbukti Datuk Zahid adalah mangsa selective prosecution, pendakwaan terpilih, malicious prosecution, pendakwaan berniat jahat, dan politically motivated prosecution, pendakwaan yang bermotifkan politik. Dan daripada 87 kes dia, terang-terang kes dia yang melibatkan kes di Shah Alam, yang melibatkan visa luar negara, dia dah dibebaskan. Tidak ada prima facie pun. Malah dalam keterangan ketika berlakunya prosiding mahkamah, kita lihat dengan jelas hakim sendiri bertanya dengan pegawai penyiasat. Ada dua laporan dibuat, satu ke atas Hishamuddin Tun Hussein, satu lagi ke atas Datuk Zahid. Tapi kenapa tak disiasat Hishamuddin? Kenapa Datuk Zahid saja yang disiasat? Jawapan pegawai itu, saya ada dalam mahkamah. Jawapan dia apa? Ini arahan pihak atasan. Maknanya apa? Maknanya it is a politically motivated. Dan ini juga bukti bahawa Hishamuddin bersekongkol dengan Mahathir. Hishamuddin bekerja untuk Mahathir. Kalau kita tak faham, nak bagi signal macam mana lagi? Kemudian bila lawyer Datuk Zaidi bertanya kepada pegawai penyiasat, bertanya kepada saksi-saksi pihak pendakwaan, David Tan daripada Ultra Kirana Sdn Bhd. Selain daripada Datuk Zahid yang kamu kata kamu memberikan sumbangan, walaupun Datuk Zahid tidak mengakui sepenuhnya, sebab jumlah tu tak betul, 13 juta, padahal ada 2 kali saja, 100,000 sumbangan dana politik. Itu belum lagi kita pertikaikan kenapa bila Datuk Zahid terima dana politik, ianya dianggap sebagai rasuah. Tetapi bila peguam Datuk Zahid, lawyer Zaidi, bertanyakan dengan pegawai penyiasat SPRM, siapa lagi yang menerima yang kamu bagi sumbangannya? Pegawai ni David Tan mengatakan bahawa dia juga bagi kepada Tuan Dr. Mahathir 2.6 juta melalui Tan Sri Rahman, suami kepada anak saudara dia Puan Sri Jasmine. Kenapa tidak ada pendakwaan ke atas Mahathir? Ini persoalan. Muhyiddin Yassin juga dikatakan menerima 1.3 juta ringgit. Kenapa tidak ada pendakwaan? Hishamuddin juga menerima melalui pegawai dia. Ada 2 orang pegawai dia. Satu setiausaha politik dia, satu pegawai khas dia, yang menerima juga. Sama juga Khairi Jamaluddin juga menerima daripada Ultra Kirana, Wan Bandar ataupun Wan Quraisy, pegawai khas dia. Nak lari mana?
Nak lagi mana? Ini bukti jelas bahawa berlakunya pendakwaan terpilih. Kenapa bila orang yang pro kepada Mahathir tidak didakwa? Bila orang yang tak nak tunduk dengan Mahathir, tak nak bubarkan UMNO, tak nak masuk bersatu, dia didakwa. Adakah ini? Bagaimana negara kita ni di bawah pemerintahan Mahathir dan Muhyiddin boleh ada dua set undang-undang yang berbeza? This is law of the jungle. Untuk orang yang tak nak tunduk dengan Mahathir dengan Muhyiddin, kena dakwa. Yang terima duit, contohnya macam Mustafa Muhammad, dapat duit, Datuk Najib pun bagi duit kepada dia untuk pengundi luar. Tapi akhirnya sebahagian daripada duit tu masuk dalam akaun tamu haji isteri dan anak dia. Sehingga kan bila 3 kali dia dipanggil oleh pihak AMLA, bila Daim ugut nak hadapkan isteri dan anak dia sekali, dia akhirnya mengambil keputusan untuk ikut cakap Daim, keluar daripada UMNO. Ini MT nombor 1. Kita pun tak terbayang. Orang baik. Mas Emiati, nama dia sama-sama disebut bersama dengan Mustafa Muhammad, bersama dengan Datuk Ahmad Maslan, bersama dengan Tan Sri Shariff Samad. Tapi kenapa mereka tidak didakwa? Kenapa Shariff Samad didakwa? Hari ini dah terbukti Tan Sri Shariff pun dilepaskan kerana jelas bahawa pendakwaan ke atas Tan Sri Shariff, apa yang kita lihat dalam prosiding mahkamah, jelas menunjukkan bahawa ianya politically motivated. Pendakwaan yang bermotifkan politik. Mana boleh dakwa dulu, siasat kemudian. Dalam dunia ni tak ada orang buat. Zaman PH di bawah pimpinan Mahathir saja yang benda ni berlaku. Ini kena jelas. Okey? Okey tak? Ini kita lihat antara rangkuman-rangkuman yang diperkatakan dalam ucapan-ucapan ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita. Mereka senada agar pengkhianat-pengkhianat ni disingkirkan daripada parti, putih-putih dan lempatan, dan tidak diberi muka. Adakah pengkhianat ni kita nak cerita daripada ketua-ketua bahagian ataupun sampai ke top leader? Bagi saya, Datuk Seri Zahid telah memberikan mesej yang sangat jelas bahawa beliau akan melakukan pembersihan secara total. Tapi kita kena fahamlah, mungkin ada di kalangan pengkhianat-pengkhianat ini keliru, dikelirukan, tak sedar mereka dah tanda tangan aku janji. Bila orang tu datang dengan janji itu, janji ini, ada yang gelap mata, ada yang kembali ke pangkal jalan. Itu yang Datuk Zahid kata. Dan yang mana yang dah kembali ke pangkal jalan tu, dia maafkan. Tetapi janganlah buat lagi. Betul tak? Ini pun bahaya juga. Sebab ada kemungkinan besar, ada yang puas hati, ada yang tidak puas hati. Kerana ada setengah-setengah daripada kita tidak boleh tolerate. Kalau boleh 10-10 ni, wajar diambil tindakan. Tetapi sudah pastilah sebagai Presiden Parti, dia lebih tahu berbanding dengan kita. Dia lebih tahu apa yang perlu dijaga. Dia boleh lebih tahu kekangan-kekangan kalau dia ambil tindakan secara drastik, bukan satu demi satu. Apa implikasi dia? Kita orang biasa, kita tak tahu. Rakyat biasa, kita tak tahu. Pemimpin kita, dia ada maklumat lebih daripada apa yang kita tahu. Ini kita kena faham. Okey, okay. The next, wajarkah kita, walaupun orang-orang yang dia kembali ke pangkal jalan, dia dah khianat tapi dia kembali ke pangkal jalan, wajarkah kita masih beri peluang dia duduk di dalam Majlis Kerja Tertinggi sungguhnya? Itu sebab kita kena faham, kita kena faham. Contohnya, ada di antara mereka diangkat duduk dalam kabinet. Tetapi pastilah Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri ada alasan yang tersendiri.